سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma qina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazanika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughrullah. Bismillah masyaallah la yasifu suwayallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian menjelang senja, menjelang maghrib. Sementara menunggu maghrib, kita baca terus insya-Allah surah Hud, tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Untuk lagi berkat, kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina InsyaAllah kita masih lagi dalam surah Hud ayat 118 insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat online khas untuk surau Seri Pulai, surah Darul Taqwa Taman Seri Pulai Seremban insyaAllah. InsyaAllah mohon share. InsyaAllah kita masih lagi dalam surah Hud ayat 118. Muka surat 442. Saya masih lagi share sahabat-sahabat, mohon share. Share mohon insyaAllah.
Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan ayat 118 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan kalaulah Tuhanmu, yakni wahai Muhammad SAW, menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu, yakni tetapi ia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Surah Hud ayat 118. Ya. Saya ulang balik maksudnya. Dan kalaulah Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semua menurut agama yang satu, yakni tetapi ia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Azab yang paling teruk sekali ialah keazaban manusia berbalah sesama manusia. Tidak ada cara islah ataupun pemulihan selain cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia bergaduh sampai ke peringkat berbalah mengenai akidah, maka akan turunlah azab. Boleh jadi ketika itu manusia bertanya kepada Tuhan, tidak bolehkah kamu jadikan manusia ini saling tidak berbalah, serupa pohon kayu di atas bukit? Tidak ada pun pohon kayu berembas ataupun bergelut dengan pohon kayu yang lain. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan kamu menghendaki, dia boleh buat manusia itu sepuak belaka. Semuanya baik, comel, warak dan lebay belaka, antara satu sama lain, saling sindir menyindir dan tikam menikam dari belakang. Aku boleh buat sangat, tetapi aku tidak mahukan manusia jenis makhluk yang selaras serupa syaitan ataupun malaikat. Syaitan semuanya jahat. Tidak ada yang bergelar ustaz syaitan. Begitu juga malaikat, semuanya ustaz malaikat. Kalau aku buat manusia selaras seperti itu, manusia akan serupa dengan apa yang sudah ada. Dari segi produktiviti, keadaan ini tidak menguntungkan. Kalau Allah nak buat, boleh. Allah nak buat sama, boleh. Maksudnya, macam syaitan, memang semuanya jahat. Tak ada yang jadi ustaz. Malaikat semuanya jadi ustaz. Tak ada yang jadi macam syaitan. Manusia, kalau dibuat macam tu, dia selaras dengan yang lain. Serupa kita banyak buat barang, tetapi semuanya serupa, sedangkan ada bermacam-macam fashion pengguna. Dari segi produktiviti, keadaan ini tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan kilang coklat yang membuat coklat cap tangan, coklat cap kaki, coklat cap butir pemata. Padahalnya semuanya sama. Ini kata Tok Guru. Ya. Oleh yang demikian, apabila Allah membuat manusia, Allah tidak buat semuanya selaras, tetapi Allah buat banyak jenis. Perkara ini Allah Ta'ala telah beritahu kepada Tok Adam sewaktu Tok Adam turun ke dunia dari syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Sadaqallahu azim. Surah Al-A'raf ayat 7, ayat 24. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika, yakni mati. Ini ayat 7, ayat 24 surah Al-A'raf. Allah menurunkan kita semua ini, setengah kita menjadi musuh antara lain, dan disediakan kita tempat kediaman, yakni di bumi. Juga diberi kesenangan kita ni sampai ke satu masa yang ditetapkan, yakni mati. Ya, itu. Ada ayat yang menyebut wa kulna khbitu, wahai tu Adam, suami isteri, turunlah dari syurga, dan aku hendak cakap kepada kamu bahawa manusia satu sama lain akan bermusuhan. Apabila turun ke muka bumi ini, kamu akan beranak, bercucu dan bercicit. Selepas itu, kamu dengan tok laki kamu. Selepas itu, kamu dengan tok laki kamu, kamu dengan bini kamu, dan kamu dengan anak kamu pun akan berbalah di antara satu sama lain. Qul nakhbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikutinya petunjukku, itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Al-Baqarah ayat 38. Lagi satu dalil yang menunjukkan kita diturunkan di dunia untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Allah akan turunkan sekali petunjuk melalui rasul-rasul dan kitab-kitab. Samalah kita dapat sekarang. Kita dah ada rasul, kita dah ada nabi, kita dah ada kitab. Cuma kita follow je sebenarnya. Kenapa nak follow yang lain? Ni. Ya, siapa yang ikuti petunjuk Allah Ta'ala, nescaya tidak ada kebimbangan, tiada susah, tiada duka cita. Dia tahu semuanya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk, dan mereka tidak akan berduka cita. Ya, apa yang Allah bagi, dia terima. Ini sepatutnya. Ya. Kalau berlaku juga perbalahan, apa boleh buat? Tidak ada orang di atas muka bumi ini, sama muda ataupun tua, yang tidak pernah berbalah dan tersinggung hati. Tetapi kalau kamu tidak mahu berkelahi antara satu sama lain, maka kamu kena menuruti hidayah aku. Sebab itulah di dalam sembahyang kita berdoa minta Tuhan menunjukkan kita ke arah yang betul. Waktu solat tu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita solat 17 rakaat sembahyang fardu. Cara Tuhan menyusun Al-Quran, dia meletakkan surah Al-Fatihah dahulu sebelum surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Fatihah kita meminta petunjuk, dan Tuhan mengajarkannya petunjuknya daripada kita menerusi surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Al-Baqarah ayat nombor 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Nampak? Kita dah ada dah
bekalan, kita dah ada bekal untuk mendapat petunjuk. Cuma kita nak ikut ataupun tidak. Ya. Wahai manusia, hidayah yang kamu minta daripada Allah ketika ya, hidayah yang kamu minta daripada Allah ketika sembahyang tadi, inilah kitabnya, iaitu sebuah Al-Quran. Mengapa setelah kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala, yang kita minta sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali sehari, tetapi tiba-tiba kita tidak menerima tidak menerima pakai arahan Al-Quran. Boleh jadi kita sendiri tidak erti apakah bendanya yang kita baca ataupun kita erti, tetapi berasa diri kita lebih pandai daripada Tuhan. Ataupun boleh jadi kita bersembahyang kerana menuruti orang lain, ataupun di dalam diri kita dihantui perasaan takut dan bimbang mengenai benda itu atau benda ini. Hari-hari kita solat, tuan-tuan. Hari-hari kita sembahyang 17 rakaat yang fardu saja. Kita minta petunjuk, kita minta hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Hidayah kita minta lagi pagi-pagi subuh. Tengah-tengah semayang tu duduk, Rabbirfirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini. Kita minta lagi hidayah. Sehari lebih pada 17 kali waktu fardu tu antaranya. Sebab tu kalau kita masih lagi tak hendak ikut Al-Quran, tak hendak ikut lagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi pasang, ya? Tak terjejas Allah Ta'ala. Cuma kita akan jawab dengan Allah Ta'ala bagaimana. Kenapa? Kebanyakannya tak ikut, ya, sembahyang tapi tak ikut. Pasal apa? Kata tu guru, boleh jadi kita sendiri tidak reti apakah bendanya kita baca, apa bendanya apa kita tak reti, tetapi berasa kita ni lebih pandai kepada Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala. Ataupun boleh jadi kita sembahyang kerana menuruti orang lain. Dah keturunan sembahyang, semuanya sembahyang. Jadi perangai Allahu Akbar, masih lagi lari jauh daripada Allah Ta'ala. Ataupun di dalam diri kita ni dihantui perasaan dan bimbang, takut mengenai benda itu, benda ini. Bimbang sangat benda-benda lain, bab agama ni. Takut yang amat sangat. Kalau boleh, keluarkan bab agama daripada bab dunia. Hakikatnya tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah selain kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri disebut Zalikal Kitab, kitab yang maha mulia ini. La raiba fihi, tidak usah ragulah. Hudal lil muttaqin, ia akan menjadi petunjuk kepada orang golongan manusia muttaqin, orang yang bertakwa. Tidak semua manusia boleh menerima hidayah Al-Quran. Hanya manusia yang mempunyai sifat-sifat muttaqin sahaja yang boleh menerimanya. 3 sifat muttaqin ialah yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada benda-benda yang ghaib. Tu orang yang muttaqin, orang yang takut dengan Allah Ta'ala, yang takwa sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Walaupun dosa, pahala, syurga dan neraka adalah benda-benda yang tidak dilihat oleh mata, tetapi adakah kamu sanggup mengimaninya setelah kamu diberikan hujah? Kalau kamu sanggup beriman, artinya kamu sudah ada sifat yang pertama. Ni, kita yakin, percaya betul dengan bab ghaib, iaitu bab dosa, syurga, pahala dan neraka. Maksudnya kita sudah ada sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ya, tadi yang pertama yang beriman kepada benda-benda yang ghaib. Yang kedua, sifat kedua ialah wa yuqimunas solah, sembahyanglah, sembahyang dengan cermat. Bila kita solat, sembahyang dengan cermat. Masuk saja waktu, terus bersembahyang. Bilangan 5 kali sehari
cukup molek. Air sembahyang dijaga molek. Makanan dan minuman daripada sumber yang halal. Kalau kamu sanggup buat, artinya kamu sudah ada sifat yang kedua. Allah, tuan-tuan. Itu kesan solat tu. Bila ada bab solat tu, solat dengan cermat, sembahyang dengan cermat. Masuk saja waktu, terus sembahyang. Ini orang betul-betul cermat, orang yang betul-betul sempurna buat sembahyang dia. Dia terus sembahyang bila masuk waktu 5 kali satu hari. Jaga pula makan dan minum. Bila sembahyang, jaga makanan dan minumannya. Solat, dia buat perangai macam orang yang bersolat. Yakin yang amat sangat. Daripada sumber yang halal bila makan. Bila dapat begitu, kita dapat yang sifat yang kedua, iaitu kamu sanggup berbuat, artinya kamu sudah dapat sifat yang kedua. Pertama, yang beriman kepada benda yang gaib. Kedua, sembahyang dengan yang cermat. Sembahyang dengan cermat. Sifat yang ketiga ialah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya sanggup menderma daripada rezeki yang aku beri. Sanggup derma yang Allah bagi. Dia korbankan hartanya untuk jalan Allah Ta'ala. Kalau ketiga-tiga sifat ini ada pada kamu, maka Al-Quran telah menjadi pemimpin dan petunjuk ajar kamu. Tetapi kalau hanya satu ataupun dua sahaja yang diikut, maka Al-Quran tidak dapat memberikan apa-apa kesan dan panduan kepada kamu. Ada orang ambil sebahagian saja, suka derma, sembahyang tidak. Tak hendak sembahyang, tak hendak beriman dengan benda-benda yang gaib. Dia tidak yakin, suka bab gaib. Itu 3 poin yang penting, iaitu pertama, sembahyang dengan cermat, yakni wa yuqimunas solah. Yang kedua, yang pertama tadi, yu'minu nabil ghaib, beriman dengan benda-benda yang gaib. Beriman dengan benda-benda yang gaib. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya sanggup menderma daripada rezeki yang Allah beri. 3 sifat itu yang diajar oleh Al-Quran, yang telah menjadi pemimpin dan petunjuk ajar kita. Tapi kalau hanya satu saja ataupun dua saja ikut, maka Al-Quran tidak dapat memberikan apa-apa kesan panduan kepada kita. Maksudnya dia tak faham apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Wala yazalu muhtalifun. Dan orang ini akan berkelahi terus menerus. Kalau orang melakukan sesuatu yang tidak serupa dengan kehendak, kalau orang melakukan sesuatu yang tidak serupa dengan kehendak kita, maka kita sebagai suami isteri, bapa, tok penghulu, wakil rakyat, pegawai kerajaan, polis, menteri besar ataupun Perdana Menteri, janganlah cepat marah, serentak, tersentak dengan berasa frust sehingga merejam bumi ataupun hentak kaki. Wala yazalu muhtalifun. Ada orang ini akan berkelahi terus menerus. Kalau orang yang melakukan sesuatu yang tidak serupa dengan kehendak kita, maka kita sebagai, tak kira suami ke isteri ke, jangan terus hentak kaki, jangan terus berasa marah. Bahasanya hentak kaki tu merejam bumi. Dia tak puas hati. Tak kira dia menteri besar ke, Perdana Menteri ke, bila frust jangan cepat marah, kata Tok Guru. Kerana apa? Kerana memang fashion manusia itu suka berkelahi. Kalau kita tergigit garam, lidah akan terasa masin. Manusia memang tak boleh elak daripada perangai berkelahi, bergaduh. Memang dia tak boleh hilang bab tu. Kata Tok Guru, kalau kita tergigit garam, lidah akan terasa masin. Tidak betul kalau kita kata, mengapa garam ini masin?
Garam memanglah rasanya masin, dan lada pula memanglah rasanya pedas. Maka sudah menjadi tabiat manusia suka bergaduh. Kalau tak ada bergaduh, dia bukan manusia. Allahu Akbar. Tu tuan-tuan. Tu yang kata Piramli sedang suami isteri pun bergaduh. Cinta macam mana pun bergaduh. Kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Betul tak betul? Piramli kata. Kalau tak betul, tolong betulkan. Ya, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Sama juga. Kalau kita tergigit garam, lidah akan terasa masin. Memang perangai suami isteri, tak kira suami isteri, tak suami isteri pun tetap akan berlaku bab perkelahian. Bahasa kasarnya, gaduh lah. Ya, memang gaduhnya. Cuma kalau tidak mahu berasa masin, kita boleh bubuh banyak air dan santan. Kalau marahkan garam kerana rasa masinnya itu, ya, hanyalah satu kebodohan kamu saja. Bila masin sangat, dimarahnya garam. Memang bodoh lah. Confirm bodoh. Ya, disalahkan garam tu. Padahal boleh tak dikurangkan masin tu? Boleh. Kata Tok Guru, bila banyak sangat garam, bubuhlah banyak air. Banyakkan santan. Ya. Manusia memang fashionnya suka berkelahi. Kalau masin ada cara hendak menawarkannya. Jadi kalau tidak mahu berbalah sesama sendiri, maka marilah kita kembali kepada Al-Quran. Artinya, tak usahlah menarik orang lain supaya mentaati kita. Dan jangan paksa orang lain untuk ikut perintah kita. Sebaliknya, marilah kita taat kepada zat yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah orang tidak lagi berkelahi sesama sendiri. Kerana mereka tunduk kepada zat yang lebih segala-galanya berbanding dirinya. Tu. Ya, ubatnya tak ada lain, ubatnya adalah Al-Quran. Tu. Kena renung kita. Tetapi kalau kita taat kepada manusia lain, satu hari nanti kita akan berasa, aku ni pun cerdik juga. Malah kadang-kadang aku lebih cerdik daripada dia. Maka timbullah punca perbalahan sesama manusia. Lebih-lebih lagi negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Adalah jenis yang memilih. Kalau ada dua pilihan, kamu pilih yang ini dan aku pilih yang itu. Kalau ada 3 pilihan, semakin sengit perbalahan. Kalau ada 1,000,000 pilihan, semakin kuatlah perbalahannya. Selagi manusia hidup dalam sistem demokrasi dan tidak sudi hidup di bawah sistem Al-Quran Al-Karim, maka peluang untuk manusia berbalah terlalu luas dan banyak. Ni. Ya, memang tak boleh elak pada bab perkelahian, pasal bab demokrasi ke memang akan berlaku perbalahan. Kata Tok Guru, selagi manusia hidup dalam sistem demokrasi dan tidak sudi, tak nak pun bab Al-Quran, ada sistem Al-Quran yang lengkap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peluang untuk manusia berbalah memang terlalu luas. Sebab tu kita ni dah tak ada lain pilihan, wajib ikut Al-Quran. Ya, kita kena wajib ikut sistem Al-Quran. Tak ada benda yang lain yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala punya kalamullah, itu Al-Quran, kitab Allah Taala. Itu sepatutnya kita mohon, kita berdoa ni di bulan Rajab, tak lama lagi Syakban, tak lama lagi Ramadan. Kita minta kepada Allah Taala, merayu pada Allah Taala, biarlah kita ni, negara kita ni ikut 100% Al-Quran. Itu saja yang boleh menyelamatkan negara lain, terpulanglah negara kita. Mohon kepada Allah Ta'ala, biar kita ni tunduk dengan Allah Ta'ala. Daripada pemimpin atas sampai rakyat yang paling bawah, biarlah kita tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patuh yang ada dalam kitab Allah Subhanahu.
kita sama-sama doa supaya kita disatukan dengan perlembagaan Al-Quran, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon semua bersatu, mohon doa kepada Allah Taala, merayu kepada Allah Taala, biarlah kita semua di sini, di tanah Melayu, di semenanjung Malaysia ni, semenanjung Melayu, tanah Melayu, kita ikut undang-undang Al-Quran untuk kita selamat. Selagi tak ikut Al-Quran, selagi tu tuan-tuan puan-puan, kata Tok Guru, terbuka luas manusia akan berbalah dan banyak berlakunya perbalahan. Pasal apa? Pasal tiada keberkatan yang Allah dah tunjukkan, kita tak hendak ambil peluang. Dalam taklimat Ambo, kata Tok Guru, di kawasan-kawasan jajahan ataupun daerah baru-baru ini, Ambo minta pegawai-pegawai kerajaan yang melawat ke kampung-kampung supaya jangan cepat sangat hendak balik untuk sembahyang di rumah. Bila masuk saja waktu sembahyang, kenapa pula hendak sembahyang di rumah? Ini contoh kata Tok Guru. Waju'ilat lil ardu kulluha masjid. Aku jadikan bumi ini semuanya tempat sujud, yakni masjid. Nabi berkata, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada aku ialah semua bumi ini layak dibuat masjid. Kita boleh bersembayang di tempat kita melihat tapak projek atau di balai, yakni surau kampung kita. Ya, kalau tidak ada sangat tempat untuk bersembayang, kita boleh minta izin untuk bersembayang di atas rumah orang-orang kampung. Itu. Untuk Guru menasihatkan pegawai kerajaan, kenapa nak balik rumah sembayang? Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak ke surau? Ini untuk pegawai kerajaan. Ya, dah bagi tahulah, Nabi dah bagi tahu semua tempat jadi masjid. Salah satu tanda bahawa kita ini terikat dengan Tuhan di segenap gerak-geri hidup dengan ialah dengan cara kita bersembahyang apabila sampai time waktu sembahyang. Kita sanggup berhenti kerja untuk makan, walaupun mereka ketika sedang menulis ataupun membuka fail. Kalau kita boleh menjaga waktu makan, maka waktu sembahyang lebih-lebih lagi lah kita kena menjaganya. Dengan cara ini, ikatan rohani dan jasmani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih bermakna dan menjadi lebih mesra lagi. Apabila kita mengajar diri kita untuk terikat dengan Tuhan, maka segala gerak-geri dan tingkah laku kita dengan rakyat akan lebih banyak pantang larang. Ni ya, ceritakan. Kita ni biarlah kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan terikat bab makan, bukan terikat dengan restoran, bukan terikat dengan kerja. Kita biar terikat benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab segala gerak-geri dan tingkah laku kita dengan Allah Taala memang terbaik sebenarnya. Baru kita anggap benda yang lain jadi kemudian. Tu ayat 118 dipesankan oleh Tuan Guru. Terus ayat 119, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amlaka anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, yakni mereka bersatu di dalam agama Allah, dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, mereka bersatu di dalam agama Allah Ta'ala. Kasihnya Allah Ta'ala tu, dia senang nak bersatu dengan
agama Allah Ta'ala. Dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan demikian sempurnalah janji Allah. Allah kata apa? Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa saja. Yang berdosa saja yang akan penuhkan neraka Jahanam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat 119. Tuhan berkata sejarah lagi dan yang ni lebih berat. Ya. Yang ini lebih berat illa man rahimahu rabbuka, kecuali orang yang Allah telah beri rahmat kepada dia. Walizalika khalaqahum, dan kerana ikhtilaf inilah Allah Ta'ala jadikan manusia. Manusia memang jenisnya suka berkelahi. Yang tidak berkelahi adalah malaikat sesama malaikat ataupun syaitan sesama syaitan. Tetapi manusia sesama manusia akan saling bergaduhan. Sudah nasib kita menjadi seorang manusia. Kalau nasib kita menjadi batang pokok nio ataupun kelapa atau menjadi batang kayu, maka kita tidak akan berbalah walaupun sedikit. Dan nasib kita sebagai manusia memang ada bab perkelahian. Kat mana pun, adik-beradik, kerabat ke, semuanya berlaku. Selagi kita ini adalah manusia, jangan marah kalau ada orang yang menegur, mengkritik dan membangkang kita. Pada peringkat yang pertama ini, kita tidak boleh marah lagi. Kerana apa? Kerana manusia memang fashionnya suka berkelahi. Kalau kita berasa tegurannya tidak kena, kita boleh menjawabnya dengan memberikan dalil begini dan begitu. Kerana tegur-menegur ini berpunca daripada kekhilafan dan perselisihan fikiran. Kalau kita berkeras juga, kita boleh guna cara yang lain. Kita tidak boleh mengelak diri daripada berbuat khilaf. Cuma Tuhan berpesan kepada kita, wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama mina al-jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah keluar kata putus daripada Tuhan kamu, iaitu sumpah Allah Ta'ala bahawa dia akan penuhkan neraka Jahanam dengan diisikan oleh jin dan manusia semua sekali. Syaratnya dia berdosa. Ya. Tuhan kata berbalahlah, tetapi kalau kamu berbalah terus menerus dan akan tidak ada jalan perdamaian dari Al-Quran dan hadis, aku akan sumbat kamu semua masuk ke dalam neraka. Kita sentiasa berada di dalam keadaan berserabut, dan memang manusia ini fashion jenis makhluk yang berserabut. Tidak ada manusia yang boleh hidup tenang di atas muka bumi. Lagi tinggi makrifat, semakin mendalam ilmu, semakin berserabutlah kita. Sebab itulah ketika hampir hendak mati, Nabi kita mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu melurutkannya ke muka sambil berkata, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku melalui kesusahan mati dan mabuknya sakaratul maut. Mabuk itu ambo sendiri tidak boleh beritahu macam manakah keadaan, sebab ambo tidak pernah lagi mati. Jadi hendak cerita tidak boleh. Tetapi Nabi beritahu dalam hadis-hadis bahawa manusia menghadapi kemabukan ketika hendak mati. Boleh jadi ketika hendak mati kita rasa berserabut kerana teringatkan dosa itu dan dosa ini waktu nak mati. Atau teringatkan banyaknya peluang-peluang untuk mendapatkan pahala tetapi kita tidak mengusahakannya. Atau teringatkan peluang-peluang untuk bertaubat yang kita abaikan. Atau tidak menggunakan peluang-peluang yang untuk berbakti kepada Allah ketika zaman muda dan merasa senang kita. Dalam masa senang, tak buat langsung. Maka mulalah datang penyesalan, perasaan berserabut. Boleh jadi juga disebabkan oleh benda-benda lain. Wallahu a'lam. Berserabut masa nak mati dalam sakaratul maut. Dia teringatkan dosa, dia teringatkan terlepas peluang bab pahala, terlepas buang babat kebaikan dengan Allah Ta'ala. Salah satu kata pemutus daripada Allah ialah la'amla'anna. Tetap aku akan penuhkan neraka Jahannam.
Apakah isinya? Terdiri daripada jin dan manusia. Sekalian orang Melayu dipanggil sebagai hantu syaitan, tetapi Islam memanggilnya jin. Jin dan syaitan adalah makhluk yang wujud. Demo berdua ni serupa ambuh. Juga sama-sama ditugaskan oleh Allah Ta'ala memikul agamanya. Jin dan manusia disebut sebagai dua benda yang berat. Kalau tubuh kita ditimbang, boleh jadi beratnya 60 kilogram. Kalau ditambah lagi dengan satu guni padi, tentulah nilai timbangan padi akan bertambah kerana bebannya dalam benda yang berat. Sebenarnya benda yang paling berat di muka dunia ialah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam sejak awal sampai akhir, baik amalan fardu ataupun sunat, semuanya merupakan amanah yang Tuhan bebankan ke atas diri kita supaya kita melaksanakan dengan sepenuhnya. Sebab itulah kita ini disebut sebagai benda yang berat. Satu masa kelak bumi ini akan digoncang dan gempa bumi akan berlaku di seluruh dunia. Ketika itu bumi akan memuntahkan sebanyak mana benda-benda yang berat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Surah Al-Zalzalah ayat nombor 2. Dalam banyak huraian kitab-kitab tafsir, benda yang benar-benar berat di atas muka dunia ini adalah manusia. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak ada peluang hendak mencari, tidak ada peluang untuk mencari benda-benda yang ringan seperti malas hendak sembahyang, kerana memang sudah menjadi sifat manusia tidak boleh mengelak daripada memikul benda-benda yang berat. Kita boleh mencari satu masa sekadar untuk meringankan jasmani, tetapi amanah yang Allah Ta'ala bebankan ke atas kita mesti dipikul terus menerus. Itu pun ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi kita tidak boleh sama sekali hendak melemparkan agama keluar terus daripada diri kita sendiri. Itu maksudnya kita tak boleh elak bab keringanan dalam agama. Itu adalah amanah yang paling berat untuk kita uruskan sebelum kita disoal kemudian. Takat tukut dah hampir maghrib. Mudah-mudahan pengisian petang ni sebelum maghrib kita dapat menghadap Allah Ta'ala. Dia memasak nanti ada bekal, ada jalan, ada pengisian untuk kita menghadap satu lagi alam yang hebat. Kita jumpa lagi insya-Allah, cuba malam ni kalau ada line, mohon doakan sambung ayat 120. Terima kasih pada surau Ar-Raudah Darul Taqwa Taman Seri Pulai bagi ruang untuk kami terus online. Mohon berdoa supaya kita dapat kuliah yang sebenarnya dan berjemaah di waktu akan datang, supaya kita dapat offline. Offline maknanya kita terus menerus dalam masjid ataupun surah. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbit imanana wa ahsin a'malana wassi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La durma asmi azab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La durma asmi sya'ufir awla fis samai wa san. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anim wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su' wa min syarri kulli dabba anta akhidhu min nasyati. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi insya-Allah
Tolong doakan line clear malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.